Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahillazi hadana lihaza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافيات يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, selamat kita bertemu semula dalam pengajian kita pada malam ni. Hari ini kita akan habiskan bahagian Madinah dan insya-Allah kita akan masuk pada bahagian solat. Dan minggu depan kita akan selesaikan semua pelajaran kita. Okey, dan kelas minggu depan penghabisan dan ditutup dan kemudian kita ada bengkel haji pada 9 ke 89 dan kita ada bengkel haji pada bulan 9 8 hari bulan. Okey, di mana kita alhamdulillah ramai yang dah hantar balik borang. Siapa yang belum hantar balik borang, sila hantar kalau nak ikuti bengkel tu lah Dan bengkel tu terbuka bukan saja untuk orang yang ikuti kelas ni, siapa pun boleh datang. 10 orang masuk, 10 bayaran, no discount. Kita tengah cari dana masjid. Okey. Baik, hari ini kita sambung tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Okey. Yang kita sekarang yang kita nak bincangkan ialah tempat peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab. Ini berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Peperangan besar yang pertama berlaku pada tahun 2 Hijrah. Di bulan Ramadan, yang di kawasan yang bernama Badar. Itu Badar Al-Kubra. Orang kafir kalah. Dan mereka menuntut bela nak menebus malu. Mereka cuba buat serangan pada tahun kedua, yakni pada tahun ketiga, yakni dengan peperangan Uhud. Bila berlaku peperangan Badar, Abu Jahal semua dah habislah, Abu Lahab semua habis. Dan berlaku peperangan Uhud di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam luka, patah gigi, baju topi perisai Nabi tercocok pipi Nabi. Sahabat Nabi cabut sampai gigi dia sendiri terkeluar. Dan luka Nabi dan banyaklah peristiwa yang tak menyenangkan berlaku di dalam peperangan itu, seperti terbunuhnya Sayyidina Hamzah dengan amat mengerikan sekali. Okey.
Dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang meninggal. Dan peperangan itu kira tak ada yang menang, tak ada yang kalah lah. Lebih kurang sama mengalami kerosakan dan kemusnahan dan kematian. Kemudian orang-orang kafir Quraisy tak senang hati. Mereka cuba nak merosakkan lagi perpaduan umat Islam dan nak menghapuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari muka bumi. So mereka mulai cari sekutu. Cari sekutu sana, sekutu sini. Ini sampai hari ini pun sama juga kan. Satu negeri nak dia attack, kemudian negeri yang power tu dia rasa tak cukup kuat, dia panggil kawan sana, kawan sini. Ini sekutu lah kan, untuk attack satu negeri. So mereka cari sekutu banyak sangat. Itu dipanggil, peperangan ni dipanggil dalam Al-Quran, ada satu surah nama Ahzab. Bukan azab, azab lain, Ahzab. Ahzab makna puak-puak. Peperangan itu dipanggil peperangan Ahzab, juga dipanggil peperangan Khandaq. Khandaq makna parit. Okay. Dan sekutu mereka terlalu banyak. Mereka telah kumpulkan tentera beribu-ribu tentera. Dan dalam perkara ini Nabi dah dapat tahu kemudian bagaimana nak aturkan. Okay. Dan orang-orang Yahudi pula di dalam negeri Madinah berpaling tadah. Inilah mulanya pengusiran Yahudi daripada kota Madinah. Sesuatu itu berlaku mesti ada sebab kan. Kalau tidak ada peperangan Ahzab, mungkin tidak ada alasan untuk mengeluarkan kereta mereka daripada bumi Madinah. Dengan ada peperangan Ahzab, itu alasan kuat untuk keluarkan mereka dari bumi Madinah. Sebab mereka telah belot pada perjanjian yang mereka buat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila masuk saja ke Madinah, Nabi buat perjanjian damai dengan orang-orang di Madinah, terutama dengan orang-orang Yahudi. Jadi ada perjanjian damai. Okay. Dan juga Nabi lakarkan undang-undang parlimen pertama dalam dunia yang berperaturan, itu dipanggil Piagam Madinah. Bermacam-macam peraturan ada di situ yang Nabi aturkan untuk kebaikan negara. Sebab satu negara kalau nak aman, nak damai, kita boleh hidup dengan berbilang bangsa, kita boleh hidup dengan berbilang agama, tapi kita boleh hidup dengan keadaan harmoni. Saling hormat menghormati, saling sama-sama buat kebaikan. Jangan hina bangsa orang, jangan hina agama orang, kita boleh hidup aman. Allah dah ajar dalam Quran, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah pada orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku takkan sembah apa yang kau sembah, kau juga takkan sembah apa aku sembah. Aku tidak akan beribadat bagaimana kamu beribadat, dan kau juga tak boleh ibadat bagaimana aku ibadat. Bagi kau agama kau, bagi aku agama aku. Itulah cara hidup harmoni. Harmoni akan terhapus kalau kita dipaksa. Kalau satu negara, dalam negara tu rakyat dipaksa misalnya menyembah raja dia. Dia menyembah raja. Ini apa zaman dulu sampai hari ini. Dan kita lihat sekarang bergolak di Syria. Orang-orang ahli sunnah wal jamaah dipaksa menyembah raja dia sebagai Tuhan. Orang go to YouTube, orang nampak. So negara tak boleh harmoni kan. Tak payah orang luar, dia dengan dia dah sekarang berbunuh-bunuh. Sebab orang Syiah memaksa orang ahli sunnah wal jamaah menyembah presiden mereka sebagai raja, sebagai Tuhan, bukan raja, sebagai Rabb. Ini tak boleh harmoni. Walaupun kita nampak macam sama-sama Arab, tak boleh harmoni. Kalau kita berlainan bangsa tapi kita hormat menghormati, sebagaimana diajar oleh Nabi hidup. Orang Yahudi ada, orang Nasara ada, orang Arab ada, orang Arab munafik pun ada. Bagaimana Nabi sebagai pemimpin yang menyatu padukan mereka tanpa peperangan. Tapi Nabi buat perjanjian. Jadi dalam perjanjian kita mesti, kalau negara kita diserang, kita sama-sama mesti menjaga negara ini.
Tapi orang Yahudi berpaling tada. Okey, mereka dah buat perjanjian. Mereka dah jumpa orang Arab Quraisy. Dan mereka buat perjanjian and akan membantu kafir Quraisy dari dalam. Kafir Quraisy akan serang dari luar, dibantu oleh orang Yahudi dari dalam. Okey. Tapi kan Allah tu, orang selalu kadang-kadang manusia lupa kepada Allah. Allah Dia Maha mengetahui. Dia Maha mendengar. Dia tahu segala rahsia. Tak ada orang tahu sebagaimana Allah, pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. So, Allah aturkan perkara yang senang dan paling mudah. Orang-orang Arab, orang-orang Yahudi ni, mereka berpantang sampai hari ni. Kalau ikut Yahudi yang betul, hari Sabtu mereka tak akan bunuh orang atau perang atau sebagainya. Itu Sabbath day, hari Sabat. Mereka tak boleh. Macam kita hari Jumaat lah kan, hari kebesaran kita. Orang Yahudi hari Sabtu, dan orang-orang Nasara hari Ahad. Ini 3 hari kebesaran, 3 agama Samawi, agama yang datang dari Allah. Agama Yahudi datang dari Allah, agama Nasara datang dari Allah, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penutup penyudah Nabi, ialah juga datang daripada Allah. Lain-lain agama ciptaan manusia, rekaan manusia, semua bohong. Ini 3 yang betul. Cuma mereka telah cemarkanlah. So mereka dah buat perjanjian dengan Arab Quraisy akan tolong. Dan di antara kalangan mereka ada satu Yahudi, dia masuk Islam. Allah make kerja simple, satu je Yahudi masuk Islam waktu itu. Misal dia ambil satu Yahudi, tapi orang dia tak tahu dia dah masuk Islam. Nabi tahu dia dah masuk Islam. Dia dah mengucap kepada Nabi. Dan dia tanya, ya Rasulullah, boleh tak kalau saya buat huru-hara, putar belit dalam peperangan? Kata Nabi, untuk peperangan boleh putar belit. Boleh, harus. Okey. Lain pada itu tak boleh. Jangan bila orang buat putar belit, dia cakap bohong ke apa, dia bilang ini bohong sunat. Ni jaga, ni haram, berdosa. Faham tak? Dalam peperangan dibenarkan. Dan dibenarkan juga, ni orang perempuan tak suka dengar. Seorang lelaki ada isteri 2. Untuk damaikan dua-dua isteri supaya jangan berperang, dia pandai-pandai dalam peranan. Kadang-kadang dia terpaksa putar belit lah kan. Itu dibenarkan sebab untuk mengelakkan daripada perang dunia ketiga dan keempat. Jadi dia pergi. Jadi bila Nabi dah beri izin, orang Yahudi tahu dia Yahudi, tak tahu dia dah masuk Islam. Dan dia bertanya pada mereka, pada ketua-ketua dia. Dia kata, kamu dah buat perjanjian dengan Muhammad, tapi sekarang kamu semua sudah juga buat perjanjian dengan orang-orang Mekah. Apakah yang dia janji pada kamu? Sekiranya kamu menang, mereka menang, orang kafir atau orang Arab Madinah datang menyerang, Arab Mekah datang menyerang Madinah, dan mereka kita orang Arab menang, Arab Mekah menang, mereka akan tinggalkan. Kamu dapat semua harta, Muhammad habis, untunglah kita, berjayalah kita. Tapi kamu fikir tak padahnya sekiranya Muhammad yang menang? Orang-orang ini yang dari negeri Mekah dan sekutunya, mereka tak bukan negeri dia. Kalau dalam apa-apa peperangan mereka habis, kalah menang mereka balik. Kalau mereka menang, kamu beruntung. Bagaimana kalau mereka kalah? Bagaimana kamu akan jawab dengan Muhammad? Dia kata, tapi biasanya mereka tu sekarang ramai, mereka takkan kalah begitu gini. Dia kata, kamu mesti fikir. Dan aku dengar-dengar, ini dari mereka tau. Tapi inilah yang merosakkan. Aku dengar-dengar mereka akan menyerang Muhammad besok hari Sabtu. Mereka nak serang hari Sabtu, mana boleh? Perjanjian tak ada macam gitu. Mereka tak boleh serang hari Sabtu. Kalau mereka nak serang hari Sabtu, kita tak akan tolong. Ini bertentangan dengan agama kita. So
Dia pergi menyeluduk sampai dia pergi tempat orang Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan dan orang ketua-ketua sedang berbincang apa mereka nak buat. Mereka sudah mengepung kota Madinah. Nanti saya akan terangkan pasal Farid sudah mengepung kota Madinah dah hampir 3 minggu. Peperangan belum jadi. So mereka macam mana? Hari itu pula tengah gelap gulita. Dan mereka bercakap, kita harus nak buat macam mana sekarang? Sampai bila kita nak bertahan? Kenapa mereka tak boleh terus masuk? Okay? Mereka bila dah sampai, mereka dapati ada satu parit yang terlalu besar, kuda pun susah nak lepas. Siapa yang bagi idea untuk bina parit ini? Ialah seorang dari negeri Parsi, dari negeri Persia, yakni dari negeri Iran sekarang namanya. Seorang pemuda yang bernama Salman. Salman Al-Farisi. Mana Salman dari negeri Parsi. Dia menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia yang beri idea kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat di negeri dia pernah juga berlaku masalah peperangan macam gini dan mereka bina parit. So bikin parit bukan kecil-kecil. Ini parit kuda pun susah nak lompat. So Nabi setuju. So di sempadan yang agak-agak mereka kalau nak masuk kota mesti melalui tempat ini, sahabat Nabi kita Muhammad sendiri turun sama-sama cangkul. Bikin parit sebesar-besarnya. Itulah orang kafir Quraisy tersendat. Mereka ingat boleh terus masuk, tapi parit tak boleh lepas. Mereka ada lawan tanding satu sama satu, tapi still tak boleh lepas. Okay? Dan orang Islam dia tak dapat keluar. So mereka kepung. Mereka harap orang-orang Islam kat dalam negeri, mereka bila kekurangan air ke, kekurangan makanan, nanti mereka akan menyerah kalah. Jadi mereka tunggu. So tunggu dah lama dah. Okay. So Yahudi yang masuk Islam ni, dia datang waktu malam tu, gelap gulita macam nak ribut. Dan dia bercakap kerana gelap tak berapa nampak muka dia. Okay. Mereka bercakap-cakap, dia kata yelah sampai bila nak tunggu. Dia bercakap macam dia ni orang Mekah tau. Tadi dia pergi kat Yahudi, dia cakap nanti kalau orang Mekah datang gini, dia cocok orang Yahudi kan, kasih mereka berfikir kalau serang hari Sabtu kita tak nak. Jadi dia pergi kat sana, dia kata yelah sampai bila nak tunggu. Kita pun dah dengar, saya dah dengar ura-ura orang-orang Madinah dah mulai tak mau membela kamu. So mereka kata kalau kamu pemilih untuk menyerang dah tunggu dah 3 minggu dah tak berlangsung sesuatu perkara, kamu nak menyerang pada besok hari Sabtu, mereka akan berpaling tanda, mereka tak akan tolong kamu pun. Jadi Abu Sufyan jadi marah. Oh, mereka tak mau tolong. Kalau mereka tak mau tolong kita pun tak ada heran. Kita tetap kalau macam gini besok kita akan serang habis-habisan. So besok mana Mekah Madinah akan habis. Begitulah dirancang oleh manusia. Tapi Allah rancang senang saja. Allah terus hantar ribut. Habis punah rana pun tonggang terbalik kemah-kemah api-api mereka sampai ribut dia terlalu kencang. Sampai Abu Sufyan beri arahan, selamatkan diri kamu. So perang tak jadi. Tengok betapa Allah Ta'ala selamatkan. Sekejap saja. Allah nak hancurkan seseorang sekejap saja. Tak payah pakai tempur di medan peperangan. Okey? Masya Allah, macam-macam boleh berlaku. So bila orang kafir Quraisy dah potongan langgang dan sebagainya, mereka baik waktu pagi dah habislah, dah tak ada lagi orang, habis semua larikan diri. Tetapi sebelum itu dalam 21 hari itu Nabi sendiri dah binakan sama-sama korek itu parit. Kemudian Nabi bikin stesen. Sini bahagian dijaga oleh ini bahagian orang perempuan.
Okay, ini bahagian misalnya ada bahagian ada beberapa bahagian Masjid Fat, Masjid Salman Al-Farisi, Masjid Umar, Masjid Ali. Ini semua kubu-kubu lah yang ditaruh sahabat-sahabat untuk menjaga, mempertahankan. Ini bahagian Sayyidina Umar jaga, Sayyidina Ali jaga, Salman Al-Farisi jaga. Ini bahagian Fatimah, bahagian tempat orang perempuan. Tempat orang perempuan ni pula bersebelahan dengan orang Yahudi. Ada satu Yahudi dah jenguk-jenguk kan. Tiba-tiba mereka orang perempuan dah nampak. Kemudian datang, kalau tak silap saya, penulis wahyu Rasulullah. Dia datang. Tak salah, Hasan bin Sabit nama dia. Dia datang. So mereka kata, ya Hasan, tengok tu Yahudi dah jenguk-jenguk kita. Kau ambil pedang, kau pancung kepala dia sikit. Hasan ni, dia tak berani nak buat. Dia tak pandai lah main pedang. Cakap terus terang, dia tak pandai main pedang. Dia kata dia minta maaf, dia cuma pandai main pena saja. Dia pandai menulis, dia tak pandai main pedang. Sofia binti Abdul Muttalib, mak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengok Hasan tak boleh buat apa, dia pencapai pedang. Yahudi tu tengah jenguk, satu kali dia tetap jatuh kepala Yahudi. Matilah orang tu, kepala dia tanggal. Dia angkat kepala tu, dia lempar tempat kawasan Yahudi. Bila kawasan orang Yahudi tengok, dia kata belakang ni semua perempuan, kepala Yahudi satu kena lempar, ini bukan calang-calang perempuan. Ini hebat perempuan. Inilah perempuan-perempuan beriman, yang juga sanggup berjuang jiwa, raga, nyawa demi membela Islam. Demi membela Islam, mereka sanggup buat apa saja untuk menjaga kemurnian, kesucian agama Islam. Mudah-mudahan perempuan-perempuan macam gini akan ada sampai hari kiamat, insya-Allah. Okey. Sebab orang perempuan ni nampak lemah, tapi kalau dia sudah betul-betul bersemangat, kuat semangat dia. Okey. So itulah kawasan perempuan. So yang kita tengok, yang sekarang kalau kita pergi tempat ni, awak takkan nampak lagi tapak dia dan sebagainya. Sebab masjid-masjid ni pun dah tinggal, yang dia sudah runtuh, dah tak ada apa-apa benda. Ini sebenarnya bukan masjid, bekas tapak kubu-kubu. Kemudian dibuatlah macam masjid, orang pergi solat. So tak ada apa-apalah. Sekarang dia ada bekas-bekas sikit yang tinggal. Tapi kalau kita pergi sana, kita dah tak kenal lagi. Sebab dah jadi jalan raya. Kereta berlalu lintas, banyak kereta sebagainya. Awak takkan nampak tu sebagai tempat khandak, tempat peperangan khandak, peperangan ahzab, kubu-kubu dibina di situ. Takkan jumpa lagi. Bahkan kadang-kadang setengah-setengah kita punya Syekh Haji pun tak bawa kita ke tempat ni lagi. Dulu-dulu dibawa. Berapa puluh tahun dulu dibawa. Kita diterangkan, tujang kereta belum banyak macam hari ni. Okey? Kalau 30-40 tahun dulu, kereta tak banyak macam hari ni. Kan? So mereka bawa kita dan ditunjukkan. Walaupun tidak nampak lah, tempat-tempat ni mesti ada dulu nampak sikit, tapi kita tak nampak macam hari ni. Hari terus awak tak nampak tempat tu. Kalau kita lalu pun, kalau setengah-setengah Syekh Haji cerita, baru kita tahu. Inilah tempat peperangan yang ketiga yang besar dalam Islam, peperangan Khandaq, yakni parit, yang idea tu dicetuskan oleh Salman Al-Farisi, dan Nabi dan sahabat-sahabat turun membuat. Dan inilah juga dipanggil peperangan Ahzab, yang mana semua orang-orang kafir Quraisy mencari banyak sangat sekutu untuk datang menghapuskan Islam. Sekarang hari ini kita tak nampak. Cuma kita tahulah ada sejarah ni. Ini antara ni dulu tempat kubu orang perempuan. Dia kata masjid, actually asal kubu. Ini bukan daripada zaman Nabi punya, kita bilang ada mihrab apa, tidak. Ini kemudian dibina. Sama juga ini Masjid Salman Al-Farisi kemudian dibina. Sama juga ini. Ini sikit saja gambar-gambar untuk tunjukkan awak pasar kurma. Pasar kurma ni, saya ingin nasihatkan sajalah. Kadang-kadang awak Syekh pegawai kata, kita hari ni Syekh kata kita pergi pasar kurma. So kita dibawa lah pasar kurma kan. Satu saja, tempat orang jual ni banyak.
Tapi nanti pegawai tumpu kat satu kedai. Ajak mesti faham lah kan. Dia dah biasa beli kat kedai tu. So orang kedai tu dah kenal dia. Tiap-tiap musim haji, musim umrah, dia akan bawa orang ke sana. Okay, dia kata ini harga murah. Itu mungkin pada dia. Tapi harga yang sama juga boleh dapat di kedai lain. Okay. Dan pegawai ni bawa, biasalah macam awak turis guide, bawa satu kedai, you have something lah. Kan? Wallahualam. So kita boleh beli kedai yang pegawai kita bawa. Boleh, tak ada masalah. Faham tak? Mungkin dia dah biasa kedai tu tak menipu dan sebagainya. Tapi bukan makna awak mesti beli kat kedai tu. Kedai banyak, pilih aje lah. Jalan-jalan tengok-tengok dulu. Nanti kedai yang dibawa oleh pegawai penuh orang kita tumpu. Faham tak? So awak nak beli pun kena, dia pun tak tahu layan customer kan. So awak jalan. Awak tengok dulu harga dia berapa dan awak tengok barang dia. Dan awak jalan kedai lain. Ada kedai sama quality, sama harga. Tak kisah awak beli kedai tu kan. Ada kedai tak sama quality, mungkin kurang baik dan harga mungkin lebih murah atau lebih mahal. Tu saya beli yang kurang baik. Ada kedai better quality, harga lagi murah. So pandai-pandailah. Okay. Awak boleh beli, tapi ingat beli tu agak-agak lah. Kat Singapura ni tak kurang kurma. Ingat tu. Nasihat saya, awak ingat beg awak berapa banyak. Masa awak berapa banyak. Awak dapat pergi semua hidup sekali aja pun. Belum tahu pergi lagi. Kalau kita nak pergi umrah mungkin. Itu pun umrah kita tak tahu. Kalau dia start main kontrol, dia mula sekarang kontrol hari. Mungkin akan datang dia kontrol orang. Macam haji juga. Kita wallahualam kita tak tahu. Akan datang mungkin 4-5 tahun lagi. Mungkin semua keadaan akan pulih macam biasalah. InsyaAllah. Tapi sementara kita tak tahu. Okey, by the time pulih semua dah bagus. Orang dah ramai-ramai boleh pergi. Kita pula dah meninggal. Boleh jadi juga kan. So kita mesti ingat. Waktu aku ada inilah. Waktu yang paling bernilai dan berharga dalam hidup aku. Okay. So jangan kita buang masa. Asyik duk beli kurma, duk beli barang dan sebagainya. Kalau awak rasa awak nak balik lagi lambat, kan, jangan beli siang-siang. Kalau awak sudah nak balik, jangan beli lambat-lambat. Berapa tan yang awak nak beli? Yang ada beli sampai 10 kilo. Apa kerja beli 10 kilo? Beli kat Singapura sudah. Awak punya beg cuma 20 kilo. Air zam-zam 10 kilo, habis. Awak punya 20 kilo beg, awak mesti ingat, timbang dulu beg awak berapa kilo. Beg aja 3-4 kilo tau. Kena awak nak pergi ni, awak timbang beg awak berapa. Timbang beg, dah 15 kilo. Mana awak boleh beli isi dalam 5 kilo aja. Okay, so berhati-hatilah. Jangan over limit. Kurma boleh beli mana-mana. Susah sangat beli kat Mustafa. Sekarang kat sana ada, kat sini ada, kat situ ada. Mana-mana ada kurma. Boleh ada kurma sepanjang tahun. So awak cuma keluar lebih sikit saja belanja. Tapi barangnya sama. Okay. Jangan susahkan dia sampai banyak-banyak shopping. Okay. Ni makcik-makcik tengah beli kurma. Kadang-kadang orang beli gula-gula. Gula-gula Arab ni. Yang apa kita yogurt-yogurtnya. Yang ada tak boleh makan punya tau. Kita tak tahu makan. Nak makan gigi patah dulu. So awak mesti ingat, awak orang mana? Faham tak? Awak orang Singapura ke orang sana? Kita tak pandai makannya barang, jangan beli. Kalau kita tak tahu makan, orang lain pun tak tahu makan. Okay? Kadang-kadang boleh buka kedai gula-gula. Coklat-coklat yang boleh makan, boleh lah. Yang tak boleh, jangan beli. Okay? Macam-macam kacang orang kita beli. Kadang-kadang barang-barang tu kita dah boleh dapat Singapura. Tak payahlah beli sana. Beli gajus bawa balik. Bukan saya kata tak boleh. Tapi gajus kat Singapura berlambak-lambak. Betul tak? Gajus lah. Awak nak beli kismis. Jadi kita punya kerja shopping aje lah. Kismis dia panjang-panjang kau. Ada kismis yang panjang bukan Mustafa. Betul tak? So banyak barang kita boleh ni. Dan lagi satu jangan pakai pergi je cekot-cekot makan tak beli. Ada orang buat kerja macam itu. Tu akhlak buruk tau. Awak ingat, awak sebagai penjual, kalau orang datang awak happy kan, awak suruh dia rasa, mudah-mudahan dia beli. Tapi satu orang tak beli, okeylah.
Habis dah 10 orang datang, asyik main ulu aja, tak beli. Hampa tak dia? Bila dia kecewa, dia akan jadi pemarah. So kalau awak masuk tu kedai, awak tengok dulu, rasa-rasa aku nak belilah kat kedai ni. Awak dah tengok, survey dari jauh, oh ini harga dia berpatutan. Awak tanya orang, harga berpatutan. Awak nak rasa, awak beli, awak rasa tak apa dan awak beli. Ini rasa, nak ambil. Halal. Dia ambil 2, isnain, halal. Orang tu tengok aja, minta ni 2, dia ni 3. Lama apa jadi semua jadi free pula. Ini akhlak buruk. Kita orang-orang beriman, kita bukan orang fasik. Kita tak buat demikian. Masuk tu kedai, macam kita orang perempuan kan selalu masuk kedai, belik, tawa macam nak agak tawa. Lepas tu tak ada beli, keluar. Itu tak bagus. Perangai macam itu tak bagus. Nak beli, tawa. Kita boleh tawa, rasa-rasa tak boleh, lekas. Jangan tawa macam nak agak tawa. Tapi lepas tu tak jadi. Ini jadikan orang marah. Okay? Ni Haji 07 ni berapa? Mana ni gambar semua, bila punya gambar ni? Okey, saya tak nak buka tu. Saya tak suka lagu-lagu banyak. Ni pasal saya suruh orang bikin, dia masukkan macam lagu pening kepala otak saya. Cuma saya nak terangkan sikit satu perkara, bila awak dah rasa kita akan meninggalkan kota Madinah. Okey. Mungkin Syekh dah bilang besok kita keluar dari Madinah. Ini malam terakhir. Okey. Dan kita beruntung, sangat beruntung kerana masjid dibuka 24 jam. Jadi kita malam terakhir, apa kita nak buat? Ingin saya beri peringatan. Bukan semua syekh, tapi kebanyakan syekh. Bukan semua kebanyakan syekh. Malam terakhir mungkin daripada Madinah akan terus pergi ke Jeddah dan balik Singapura. Itu terakhir awak berada di tanah Arab. Okey. Nanti di Jeddah orang dah lupa tau pasal ibadah haji dia. Okey. Sebab di Jeddah pun sekarang dah dapat satu malam hotel. Okey. Awak yang ada dari dia tidak dari Madinah, dia akan pergi ke Mekah. Dan lepas Mekah baru dia buat ibadah haji dia settle, dari Mekah dia akan balik ke Jeddah. Dari Jeddah balik Singapura. Okey. Jadi yang penting bagi yang saya nak terangkan ialah malam terakhir awak di sana. Sama ada mungkin di Mekah atau mungkin di Madinah. Okey. Dan kalau dia di Madinah, dia akan dibuat di Madinah. Kalau di Mekah, akan dibuat di Mekah. Malam terakhir kita, mereka selalu panggil malam halal bil halal. So semua jemaah akan makan malam. Ada bilang besok malam hadir, jangan tak hadir. Kita nak pergi ceramah sikit, nak pergi rebak tu sikit ni sikit. Okay? Dan pada malam itulah kadang-kadang perkara-perkara yang tak sihat akan berlaku. Apa yang tak sihat berlaku, ada pementasan kadang-kadang. Ada sketsa dipanggil. Okay? Jadi mungkin pegawai-pegawai akan berlakon sekejap. Okay? Dan kita akan duduk dan tengok dan ketawa. Okay? Kalau dalam kumpulan kita pula ada DJ, ada selebriti, ada pelakon, siapa-siapa, dia pula akan ditampilkan, disohorkan ke depan, ditampilkan ke depan untuk memberi sepatah dua kata untuk pelawak jenaka kita. Okay? Malam itulah kita halal bil halal, salam awak, minta maaf, berpeluk-peluk dan sebagainya. Mungkin niat tu baiklah. Tapi kita mesti ingat, kalau kita berada di Mekah, kita akan tinggal kota Mekah ni buat selama-lamanya. Kita tak tahu bila kita datang balik. Okay? Kita tak tahu tau. Saya sendiri, saya tinggalkan kota Mekah tahun 82. Itu setelah saya kahwin lah, saya pergi dengan 15 orang, semua keluarga. Doa tahu nak datang lagi. Tapi saya tak pijak Mekah 17 tahun. Bukan tak boleh pergi. Duit
tak kecukupan lah. Kita bukan kaya sangat nak pergi sekejap kan. Dan kalau ada duit pun, saya seorang pergi, suami takkan kena tinggal. Nak pergi bulan Ramadan, berhajat, nak pergi. Tiap-tiap Ramadan, doa, nak pergi, tak dapat. Sebab saya boleh pergi, suami kena tinggal. Dan bila dia tinggal, dia kata pergi. Tapi sekejap anak-anak kecil, siapa nak uruskan? Okay? Dan saya diberi tiket free. Tiket free untuk pergi dan balik. Tapi untuk seorang, suami akan kena tinggal. So, sesuatu saya tertangguh. Dan ada satu ketika tu, satu daripada murid saya beritahu ustazah, ikut kami pergi umrah. Kita, ustazah yang keluar di Mesin, kita nak ustazah bersama kita. Sama tanggung beres. Pun saya tak pergi. Lepas 17 tahun, baru saya pergi. Setelah anak-anak dah besar sikit, kan? Dan suami pun, dia rela dengan hati dia. Kita tanya dia, pergi. Dah tunggu lama sangat, just go. Dia kasih izin. Kemudian ke belakang-belakang ni, kalau saya pergi, saya tak pernah tinggalkan dia lah. 7 jam, pas apa budak-budak ada, dia kata tak apa, pergi. Dia boleh jagakan. Okey, Allah beri dia rahmat. Jadi kita tak tahu, kita punya tulisan macam mana. So, awak akan tinggalkan Mekah, mungkin datang berapa bulan lagi, datang lagi. Ada orang macam gitu kan? Dia datang lagi. Ada orang lepas 2-3 tahun datang lagi. Kan? So kita selalu ingat, inilah kali pertama aku datang. Aku tak tahu aku datang lagi atau tidak. Okay? Kalau aku dapat datang, syukur alhamdulillah. Tapi seandainya kita tak dapat datang lagi. Okay? Kita tak tahu Malik meninggal ke apa ke. Ini kita terakhir tau. Ini malam terakhir kalau kita di Mekah. Kita terakhir akan dapat lihat Kaabah. Akan berada di tanah yang dikabul doa. Di tanah yang sangat dibarakati. Kenapa kita tak duduk dalam masjid? Kenapa kita tak habiskan masa duduk i'tikaf dalam masjid, lakukan tawaf sunat, berdoa pada Allah? Apa yang kita untung duduk, nak makan sekejap saja boleh makan. Kalau tak makan kat hotel luar pun banyak jual. Kan? Apa yang kita dapat keuntungan, tengok pementasan. Kebetulan pula barangkali ada orang, Pak Haji mana, Pak Haji Ali ke, Pak Haji Ahmad ke, hari jadi dia, mereka potong kek. Kadang-kadang tak ada kek, tak ada apa, tak ada sketsa, tapi ada banyak sangat cerita-cerita. Kadang-kadang even orang-orang yang beragama, ustazah cakap dah kotor. Apa di antara cakapan dia, minta maaf, banyak dengan awak, minta maaf. Antara cakapan yang pernah dilafazkan dalam majlis-majlis macam gini, tuan-tuan haji dan hajah, insya-Allah puasa kita tamat. Kotor tak? Awak nampak dengar puasa tamat. Puasa apa tu? Musim haji puasa apa? Musim umrah puasa apa? Faham kan? Masalah suami isteri. Ini tak patut dicakap. Dan ketawa, bergambar. Jadi kita dah tak nampak lagi suasana syahdu meninggalkan tempat yang baik. Saya rasa terharu, sedih aku. Mudah-mudahan kedatangan aku Allah terimalah. Tak terasa. Okay? Nak minta maaf, kat sampai Singapore Airport pun boleh minta maaf. Kalau kita punya jemaah ni ada 100 orang, 50 orang lah. Takkan dengan 50 orang awak ada masalah. Faham tak? Mungkin yang ada awak tak bercakap pun, tak kenal pun. Yang mungkin awak cakap 4-5 orang, 10 orang lah. Orang itu je yang kita interaksi tu, kita minta maaf lah. Yang kita kurang interaksi, kita jumpa salam. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita punya ibadah. Okay? Mudah-mudahan Allah kabulkan. Okay? Jadi kita tak perlu, pada saya tak perlu ni duduk nak makan, nak berbual, nak bergambar, nak begitu, nak begini, semua ni tak payah. Okay? Lagi baik kita duduk di masjid, i'tikaf, doa, lagi bagus, lagi afdal. Okay? Kalau awak selama ni belum dapat jalan satu masjid, nyari jalanlah satu masjid, tengoklah masjid Allah, pergilah tempat-tempat yang baik. Kadang-kadang awak tak tahu dalam sudut awak jalan tu ada orang sedang berdoa, ada orang sedang menangis. Duduklah dengan mereka. Banyak orang yang menangis di luar masjid. Awak tak nampak kecuali awak jalan. Kita barangkali tak nangis, tapi kita duduk dengan orang yang menangis, memang kita pun dapat rahmat. Di Madinah, kalau kita berada di Madinah, besok malam kita akan tinggalkan Madinah. Kita akan tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa hari kita terlalu rapat dengan Rasulullah, banyak berselawat, banyak berzikir, banyak berdoa. Okey? Kita terlalu rapat dan malam ni malam terakhir kita bersama Rasulullah. Kenapa tak duduk dalam masjid?
terus duduk baca selawat, dapat pergi sampai dekat pun pergilah, tak dapat pergi dalam masjid pun kita tak jauh dari Rasulullah. Baca selawat. InsyaAllah awak kalau masuk datang ke bengkel haji, kita bagi awak satu buku warna hijau. Buku itu ditulis disalin daripada sebuah buku yang saya diberi. Saya ada buku tu, ada seorang hamba Allah beri saya, tapi buku tu dah bercampur-campur. Saya pernah pergi di Madinah, saya baca dari buku tu. Tiba-tiba saya tengok orang sebelah saya pun dia baca. Dia orang Pakistan, tapi Pakistan yang bukan tinggal di Pakistan. Ada banyak orang Pakistan yang tinggal di England. Dia tengah baca buku tu. Saya pun jenguk. Saya bilang sama macam buku saya. Dia kata, what are you looking at? I said, this the same thing I'm reading. Look. Lepas tu dia kata, dia bilang, kau suka buku ni? Aku suka. Aku ada satu kopi aja. Kau enggak? Ya, kalau kau nak kasih, tu dia kuat kakak dekat depan. Rupanya dia orang punya kedai dekat England jual buku ni. So kakak dia kata, give her. We're going back already. Malam ni dia orang balik. So saya dapat satu kopi. So saya bawa balik buku tu. Dan saya cakap kalau ni selawat Nabi macam-macam selawat di dalamnya. Kalaulah kita dapat baca selalu di Madinah. So orang selalu pergi Madinah selalu tanya saya, apa nak baca? Saya baca selawat. Tapi kita tak tahu nak berselawat. Kita baca satu selawat. Ada macam-macam selawat. So saya ambil buku tu dan saya usahakanlah untuk diterjemahkan. Dan pada masa itu saya nak terjemahkan, saya direferkan kepada seorang pelajar di Universiti Azhar. Dia balik ke Singapura untuk holiday. So kita minta dia tolonglah terjemahkan semua ni dalam bahasa Melayu. Lepas tu dah diterjemahkan dan sekarang dia pun dah jadi Ustaz Nuzhat. Siapa kalau pernah dengar Ustaz Nuzhat ni nama, dia yang terjemahkan buku tu. From Arabic text kepada Umi. So buku tu ada bahasa Arab yang kita akan baca, dan apa awak baca, awak akan lihat makna dia. Ada makna. So itu yang kita kat Madinah apa kita buat, baca selawat. Baca selawat, doa banyak-banyak. Kenapa kita mesti duduk dalam majlis-majlis halal bil halal ni bergambar-gambar, ketawa-ketawa? Kita tak sedih ke nak tinggalkan Rasulullah? Kita tak sedih ke nak tinggalkan kota Madinah? Kita tak sedih ke nak tinggalkan kota Mekah? So bila kita pergi Mekah dengan penuh tawaduk, itu kita kalau orang Melayu kita selalu dia cakap apa? Orang kita lah, bukan orang Melayu, tak baik bilang orang Melayu. Orang kita, dia punya pemikiran kadang-kadang negatif, bukan positif. Kalau dia kata, orang kita, apa dia, semua ni PhD, dia bilang. PhD apa? Penyakit asap dengki. Tapi saya punya profesor cakap, never said like that. Okay? Dia kata, P is piety, is taqwa. H is humility, that is tawadu. D is devotion, that is ketaatan. Okay, so kita mesti ada humility, yakni sifat tawadu selalu kepada Allah Ta'ala, sifat taqwa, sifat tawadu, sifat taat. Inilah PhD. Okay, jadi kita pergi Mekah dengan ilmu kita yang Allah beri pada kita, dengan rahmat yang Allah curahkan atas kita, insya-Allah kita akan jadi orang yang takwa. Kita akan jadi orang yang sangat tawadu, bukan takabur. Dan kita akan banyak melakukan kebaikan, kebajikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita nak cari redha Allah. Itu matlamat hidup kita, bukan redha manusia, bukan kesenangan dunia, tapi kita nak kesenangan yang berkekalan. Okay? So kita rasa terharu akan tinggal ke tempat-tempat yang baik. InsyaAllah kita doa pada Engkau, undanglah aku lagi ya Allah. Jadi kalau aku orang yang selalu dapat datang ke sini dalam keadaan penuh tawaduk dan penuh takwa, penuh keimanan kepadamu. Okay? So kita banyak berdoa malam terakhir. Tak perlu duduk-duduk makan-makan bergejap-gejap. Kadang-kadang bila pergi Mekah, kita alu-alukan, raikan ustaz-ustaz kita usaha untuk memberi taklimat, penerangan kepada jemaah. Ingat, kalau awak dah faham, awak tak payahlah hari-hari nak duduk taklim, 1 minggu sampai 3-4 kali taklimat, lepas asar taklimat, lepas asar taklimat, lepas asar taklimat. Kadang-kadang benda tu sama-sama juga diulangkan. Lagi baik duduk kat masjid. Sebab kita jarang dapat pergi ke masjid ni, macam dia bukan pergi gelang.
Faham tak? Lagi baik lepas asar, nak balik nak buat apa? Nak buang air kecil, buang air kecil. Nak buang air besar, buang air besar. Penat, rehat. Nak kopi. Pula diorang ada taruh bubur kacang. Pergi ambil bubur kacang, pergi ambil kopi. Berapa lama boleh makan bubur kacang dengan kopi? Secawan kopi 2-3 minit habis. Ini nak makan secawan, borak. Nak tunjuk, aku nak tunjuk si Fatimah baru beli ada tasbih bagus, nak tunjuk kat dia. Nak tunjuk dia ini tasbih kayu koka. Jangan syirik pada Allah Taala lah. Tak ada hadis suruh kita pakai tasbih kayu koka. Okey? Awak punya tasbih yang paling utama ialah jari awak yang 10 ni. Ini tasbih kita, biji tasbih kita. Okey? Awak betul ada kalau awak kata saya nak beli satu tasbih, ialah yang baik sikitlah kan. Harga 100-200 pun tak kisah. Untuk apa? Bukan biji tasbih tu yang important, bacaan awak yang important. Faham tak? So kita bukan nak borak-borak, nak tunjuk-tunjuk. Kita pergi minum air, ambil apa lebih patut, dah berbalik ke masjid. Seberapa banyak masa kita habis ke masjid. Okay. So di malam terakhir, duduklah lama-lama di masjid, ibadatlah lebih-lebih. Okay. Doalah banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Besoknya kita dah subuh, kita lepas main subuh, pukul berapa nak berangkat? Agak-agaknya kita nak berangkat, barangkali kita bilang lepas zuhur atau pukul 10 pagi. Kita orang perempuan tengok, boleh tak aku masuk sampai ke depan? Orang lelaki no problem, saya sudah dah cakap kalau kat Madinah orang lelaki tak ada masalah. Kita rasa kita cuba. Tapi cuba sekadar mana setapak sejauh mana yang kita boleh sampai, kita sampailah. Okey? Dan kita doa. Kita beri salam pada Rasulullah. Beritahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kita ziarah wada'. Kau dapat. Ya Rasulullah, beri salam dengan dia, dengan Rasulullah, dan beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini saya akan pulang ke negeri saya. Saya pohon padamu, pada Allah, mudah-mudahan kedatangan saya bertemu dengan Rasulullah sampai di padang mahsyar pun Rasulullah akan ingat dan beri syafaat pada saya dengan izin Allah. Dan minta pada Allah, ya Allah, semoga kedatanganku ke Madinah menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabiku, kekasihku, kekasihmu, ya Allah. Manusia, makhluk, bukan manusia saja, makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih tinggi darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala makhluk, malaikat-malaikat, jin-jin, manusia-manusia, apa pun tak ada makhluk lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya Allah, kau terimalah ziarahku ini, kau terimalah amalan-amalanku, dan kau izinkanlah aku ya Allah berjalan di bawah panji-panji Rasulullah SAW menuju kepada syurgamu, redahmu. Kau tolonglah aku ya Allah, ampunkanlah dosaku, tutupkanlah keaibanku, tenangkanlah hati aku, gembirakanlah aku ya Allah dengan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Doa, apa nak doa? Dah beritahu semua, kita ziarah macam biasa. Lepas tu kita terus balik ke hotel, ambil barang kita semua, dan kita akan tinggalkan kota Madinah. Ulama menerangkan, orang-orang beriman, yang benar-benar beriman, cintakan Allah, cintakan Rasulullah, pertama kali dia masuk saja kota Madinah, dia nak, sama ada dia masuk ke dalam kota Madinah ataupun dia pergi di depan makam Rasulullah, dia nak beri salam tu, dia akan menangis. Kenapa dia menangis? Kerana terlalu terharu, terlalu rasa bersyukur pada Allah dapat diri depan Rasulullah SAW. Siapalah kita, siapalah aku yang berdiri depan Rasulullah. Sebab Nabi dah berkata, siapa ziarah aku, maksud hadis, siapa ziarah aku sesudah wafatku seperti ziarah aku di masa hidup aku. Okay? So sekarang kita nak balik, kita rasa kita akan menangis, nak meninggalkan kota Madinah. Saat kita meninggalkan kekasih kita, kekasih Allah, makhluk semulia-mulia makhluk. Dia bukan Tuhan, dia Nabi kita, dia tak boleh kabulkan semua permintaan kita. Allah yang boleh kabul. Tapi kita cinta pada Nabi, sebab Nabi Muhammad SAW, terutusnya Nabi Muhammad, banyak kebaikan yang manusia dapat, terutama sekali kita orang perempuan. Okay.
So dengan penuh tawaduk, rasa rendah diri, dengan kadang-kadang sampai menangis, nak tinggalkan Rasulullah, menangis banyak. Banyak orang menangis nak tinggalkan kota Mekah, keluar daripada Mekah, daripada Madinah. Dan kita selepas keluar, terus kita akan menuju ke Jeddah. Okey. Sampai di Jeddah, di situlah kalau nak lihat manusia, kita manusia dah sibuk shopping kat Mekah, sibuk shopping kat Madinah, beg semua sudah ikat, semua sudah clear. Tinggal kita sampai di Jeddah. Kadang-kadang ada syekh, dia akan tidur satu malam di Jeddah. Okay? Actually tak perlu. Kalau kita di Mekah lagi baik, tapi syekh dah aturkan. So nanti awak tengoklah. Mudah-mudahan awak tak termasuk orangnya. Kita orang sampai di Jeddah, dah puas shopping kan? Kat Jeddah pun shopping lagi, beli lagi. Kemudian ke hotel pula dia tahu hotel gitu, hotel gini. Wah, makan. Wah, kita pun mulailah. Tadi kita adalah hamba Allah, tapi sekarang kita dah jadi hamba nafsu. Nampak kek tu, ambil kek ni, ambil kek aja, macam-macam kek ke hotel tahu. Masuk ambil tu sikit, ambil ni. Akhirnya tak makan, buang. Kesian. Baru balik Mekah, baru balik Madinah, jadi saudaranya syaitan. Al-mubazirin kanu ikhwana syayatin. Awak ambil makanan, awak tak makan, awak buang. Berdosa tak? Berdosa. Awak tengok makanan. Ingat, ini kek macam-macam kek. Sedap tak sedap belum tahu. Rupa bukan main lawak. Okay? Awak tak tahu, ambil sikit ya. Sudu kecil aja ambil dulu. Ambil kek itu sikit. Kek ni sikit, semua sesudu kecil. Sudu yang kita kacau kopi tu kan. Aku sudu kecil, 1 teaspoon. Taruh sikit-sikit, sikitnya rasa dulu. Dalam 4 ni, yang ni tawah, yang ini tak rasa, yang ini okey, yang ni boleh tahan. Yang boleh tahan tu boleh ambil. Dan awak nak lagi kan, ambil yang awak suka. Ni awak ambil, dia ni berlambak. Akhirnya 3 macam buang, 1 je makan. Berdosa Ini ke orang yang dikatakan dapat haji mabrur. Belum sampai Singapura dah mubazir. Ambil itu, awak tak tahu makan. Ada orang pandai makan. Awak tahu tak makan roti Arab tu dengan tahina, dengan babaganu. Tak tahu. Banyak orang tak tahu. Yang tahu makan sedap. Kalau saya sedap tu. Tak payah makan. Tahu itu saja. Tahu pickle semua. Saya pandai makan. Tapi kalau orang tak tahu makan, dia tengok je. Apa ni. Kan orang Arab semua pandai makan. Kita tahu tak makan buah tin yang dah masam tu. Tahu makan tak? Tak tahu. Cedok sampai 5-6 biji. Cedok sampai 10 biji. Lepas tu buang. Berdosa ni semua. Awak baru balik haji tahu. Tu tanda-tanda awak punya nafsu masih kuat. Okay? Ambil. Makanlah. Berapa kenyang nak makan. Tapi jangan mubazir. Jangan habis-habis kat shopping. Jangan lupa pada Allah Ta'ala. Awak baru balik Mekah tau. Baru balik. Belum sampai Singapura. Baru Jeddah. Dah lupa daratan. Innalillahi wa inna raji'un. Lepas tu nanti kita akan balik ke Singapura. Kita sampai dekat airport. Okey, kat airport apa pun kita ingat solat kita. Okey, ada tempat surau-surau dia. Solatlah betul-betul. Waktu nak balik tu lambat. Kita kena sampai awal-awal. So buat apa? Tengok sana, tengok sini, makan. Makan tu mesti makan lah. Tapi jangan habis masa kat situ. Kita dapat ibadat. Okey, kita kat Mekah dapat baca Quran. Ni dekat nak tunggu waktu kita boleh baca Quran kan? Itulah Quran tak bawa. Banyak kita ada iPhone, ada phone yang ada Quran. Bukalah baca. Kita dah mulai terlupa. Sebab kita dah gairah tahu. Dari mana nak balik. So ibadat-ibadat semua kita dah lupa. Yang ada sampai solat pun tak buat. Okey. Kemudian yang biasa akan berlaku. Ini jaga ini saya nasihatkan awak. Awak beli barang terlalu banyak. Pegawai datang timbang beg. Sama ada kat Mekah atau Madinah. Dia timbang beg. Lepas tu dia beritahu awak kena apa? Dia punya cukai kan? So kadang-kadang dia minta awak RM1,000. Duit tak ada macam mana? Awak beli barang banyak kan? Kena cukai. So kita, no problem. Ustazah dah cakap, aku pun simpan lah duit. Nah RM1,000 bayar. Tapi kadang-kadang awak terlepas pula. Terlepas dengan cara sah atau terlepas dengan cara rasuah. Ini berlaku di airport Awak mesti ingat, kalau awak beli barang tak lebih daripada yang patut, kan?
Kalau beli banyak, hantar Korea balik. Kalau awak tidak, bayar cukai kat airport. Tapi kenapa awak boleh terlepas? So ini biasa berlaku. Share-share jolok dengan porter. Zoom lepas. Ini haram. Haram. Ada orang beli 1,000 kilo tau. Ni orang ni saya jumpa sesama. 1,000 kilo. But then, orang dia ahli ibadat. Tapi, share mengamuk lah, bising banyak sangat. Dan, saya ada di situ. Dan lepas tu, macam ni lepas. Pak share tu terang-terang dengan kita. Nasib baik saya kenal, ulurkan sikit semua lepas. So, isi soal rasuah. Awak nak macam gitu ke haji kita? Beli barang banyak-banyak, lepas, kerana share ulurkan sikit duit. Jadi nanti duit kita 1,000, dia balikkan, dia potong-potong sikit, dia balikkan. Kalau ikut recording ni, kita kena cukai. Tapi kita terlepas. Ini perkara kita selalu buat. Kat Singapura pun buat. Bukan kat Mekah je. Awak nak belayar, bawa beg. Duit beg berlambak-lambak nak pergi negeri. Anak awak nak sekolah ke, nak makan angin ke, nak bekerja ke. Bawa berlambak-lambak. Ini mesti kena cukai kan? Tapi awak ada kenal orang dalam. Panggil sana, panggil sini, telefon. Dia datang, dia cocok, lepas. Ini orang beriman tak nak buat macam itu. Okay? Pasal apa ni semua salah. Orang ni tak ada hak melepaskan. Tapi dia buat. Pasal dia kenal, dia lain airline. Dia datang jumpa orang ni. Okay, my friend lah, lepaskan. Ingat, Sayyidina Umar, anak dia berlaku zina. Dia anak Sayyidina Umar. Dia boleh bilang tu, close the case. Boleh kan? Tapi dia tak nak close the case. Sebab anak dia kena azab di padang mahsyar. Dia jatuhkan hukuman kerana anak dia belum pernah bernikah. Rejam, pukul sampai 100 rotan. Siapa nak pukul, akhirnya dia sendiri ambil rotan dia, sebat anak dia. Sampai habis 100, anak dia meninggal. Dia puas hati. So anak dia takkan kena dakwa di padang mahsyar. Kita orang pergi Mekah tau, jagalah ni. Jangan rasuah, jangan tipu, jangan bohong, jangan putar belit supaya kita lepas. Ini banyak masalah besok. Sebab itu saya bilang tak perlu nak beli banyak kan. Saya dah cakap apa kemarin. Okay, awak nak pergi Mekah, awak tengok, survey kat mana ada kurma, kat mana ada apa. Bawa lah orang-orang yang kat Singapura yang tak pergi belayar. Ni kalau mak balik, kau beli kurma kat sini, kau beli kurma kat sini. Ni kau pergi beli anak patung kat sini, kau beli anak napang kat sini, kau beli gaun kat sini. Ni semua beli, semua simpan kat lemari. Mak balik, mak pergi nak buat ibadat, duduk kat Mekah, beli gaunan cucu, beli senapang cucu. Beli tu, beli ni. Kalau dah ternampak tu lain lah. Ini awak go all the way. So beg awak jadi berlambak. So jagalah ni semua sebab kita nak buat ibadah. Okay. So kita akan balik lah lepas tu. Dan insyaAllah sampai kat Jeddah, naik kapal terbang. Ingat, awak orang beriman, benar-benar beriman. Allah dah beri kita rahmat. Allah dah beri kita macam-macam petunjuk. Allah dah selamatkan kita daripada tabaruj. Kita orang perempuan terutama. Okay? 1 bulan kita tinggalkan lipstick. 1 bulan kita tinggalkan makeup. Sampai kat Jeddah Airport, baju yang kita beli-beli tu semua kat Mekah kan, baju-baju Arab semua nak pakai. Dan nak terbang, orang Singapura nak sambut. Lepas tu kat dalam kapal terbang dia tengok, kat dalam bilik air dia tengok lah lipstick dia, makeup dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu tanda tak baik sudah ada. Tanda yang takut-takut tak capai, mabrur. 1 bulan kita tinggalkan. Bila balik, makeup, lipstick, semua dah start macam apa ni biasa. Awak tak suruh buang ni semua boleh pakai, tapi pakai di mana? Di dalam rumah untuk suami. Hari-hari suami balik muka tak cat. Okey, pion kahwin muka dia cat. Kan? Ini yang rugi besar. So tanya diri sendiri, macam mana keadaan kita? Kita nak jadi hamba Allah atau nak jadi hamba nafsu? Okay. Dan kadang-kadang kita boleh lihatlah, bila awak nak balik pun, jangan bila awak nak turun kapal terbang tu macam biasa. Mungkin awak orang yang pertama turun lah. Mungkin awak yang terakhir turun lah. Jangan buat ngada-ngada. Yang ada kata tak, kita mesti pertama turun. Sebab bila kita keluar aja, orang semua tengok kita. Suku. Bukan untuk ini kita pergi haji. Okay? Bukan untuk ini. Saya pernah ambil satu sahabat kat airport pukul 3 lebih pagi.
Saya sendiri terperanjat. Orang pertama keluar, orang tiup bersiul yang kuat. Fit, tepuk tangan. Saya nak boleh jadi. Ini kan macam sambut begini. Jadi kadang-kadang orang dia suka. Kan? Jadi sebab tu dia nak first. Ya, dia orang kata tak apa, aku tak nak. Biar orang lain, biar orangnya. Jadi orang nampaklah aku nak kulit tawaduk. Okay? Kita tak nak tunjuk. Kita macam gini aja. Awak macam biasa. Awak orang tengah-tengah. Awak orang awal-awal. Awak orang akhir-akhir. Okay? Apa baju boleh pakai. Janganlah pakai macam glamour-glamour sangat. Bukan untuk glamour kita balik. Orang pun nampak, wah, Haji Ali pakai hegel dengan baju Arab, betul macam Arab, dia simpan janggut pula tu. Jadi awak nak orang cakap macam itu. Awak nak pakai hegel tu yang lelaki-lelaki pakai atas kepala. Awak nak pakai baju Arab, pakai. Tapi bukan niat nak tunjuk, nak belagak, bukan. Kita orang perempuan, pandai-pandailah kita pakai. Jangan tabarruj. Okay? Pergi Mekah bagus, lah putih, lah semua hitam, lah semua. Kan? Balik mak ai, macam-macam wiring kat badan, kat kepala, kat semua satu badan wiring dia keluar. Okay? Jagalah, jangan tertipu. Jangan kita terpedaya. Kita buat ibadat, bukan nak glamour, bukan balik pakai angin. Baru balik daripada tanah suci, Allah dah bersihkan kita seperti anak dilahirkan oleh ibunya. So jagalah. Dan bila balik tu, kita ada orang dia kata kita balik, kita nak ikut sunnah Nabi. Dia nak singgah ke masjid. Dia balik dah malam, masjid dah tutup. Nak singgah kat mana? Dia kata dia balik siang. Okey, ini kenapa Nabi singgah dulu di masjid? Ini Nabi balik dari musafir, dari perang. Okey, dengan panas, dengan letih, dengan tak ada kenderaan yang macam hari ni kan. Kemudian isteri-isteri tak ikut kan? So Nabi singgah di satu tempat untuk beritahu pada isteri, saya dah nak balik. Maknanya bersiaslah, cantik-cantiklah supaya saya balik, tengok muka awak semua senang hati. Ini isteri dia pun sama dengan dia. Kan beza kan? So kita kena fikirlah. So kalau awak nak singgah masjid, singgah. Jangan takabur kerana itu. Tak ada, kita nak ikut sunnah. Sunnah Nabi tau. Balik singgah masjid dulu. Nak singgah. Tak payah cerita-cerita. Tak payah nak ikut sunnah. Nak ikut. Bahagian ini awak jaga. Nak ikut sunnah. Bahagian lain tak ikut sunnah. Okay? Terpulang pada awak. Okay? Sampai ke rumah kita. Kita bersihkan diri apa kita. Solat 2 rakaat. Syukur kepada Allah Ta'ala. Semua dah beres. Semua selamat. Doa pada Allah. Ya Allah. Kekalkan aku dalam taubat. Mana taubat? Dalam kembali kepada Allah. Hingga akhir hayat aku. Okay? Dan tidak disuruh dalam Islam 40 hari tak boleh keluar rumah. Dan kalau keluar rumah, baik lelaki, baik perempuan, mesti pakai putih saja. Okay? Memang awak ada 40 baju putih, tak nasib awak lah tu. Bagus. Faham tak? Kita tak ada baju putih, macam mana nak pakai baju putih? Ada orang lelaki keluar, songkok putih, kasut pun putih, seluar putih, baju putih. Okay? Tapi hati dia hitam. Sebab kita boleh nampak, kalau dia orang meniaga, dia balik kepada asal meniaga yang menipu, yang merosakkan. Kalau dia cakap, kerana ada orang balik pada bohong. Orang yang tak pakai putih pun, tapi awak tengok cakapan dia tawaduk lah. Orang rendah diri, dan dia cakap semua yang baik. Alhamdulillah. Bukan 1, 2 hari, 40 hari, bukan 1, 2 tahun, 42 tahun. Selama-lamanya ada orang pergi haji cuma sekali. So kita kena jagalah. Dan hanya Allah saja boleh tolong kita. Hanya Allah sahaja boleh tolong kita. So kita minta tolong kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Sebab hidup dalam dunia ni perlu dengan kesabaran menghadapi ujian-ujian hidup. Okay? Fitnah-fitnah hidup dan solat. Kadang-kadang kita pergi haji pun ada orang tak solat. Dia pergi haji, tapi ada hal, ada pion kahwin, sendiri nak kahwin, jadi mak pengantin, bapak pengantin, makan angin, kadang tak solat. So kita kena jagalah. So itu saja yang kita dapat terangkan. Masa tak mengizinkan, so kita akan terus masuk kepada bab solat. Yang pertama kita bincangkan, ini mustahab untuk kita fahamkan tentang solat jamak dan qasar. So kita akan bincangkan ini, dan lepas tu kita tengok
Mungkin kita harap habis malam ni. Kalau tak habis, kita sambung minggu depan. Dan lepas tu kita akan bincang tentang solat berjemaah. Ini juga mustahak. Sebab kita akan berada di Mekah. Di Mekah ada macam, bukan mazhab Syafi'i. Okey. Mazhab di Mekah Hambali. Mazhab di Madinah ialah Maliki. Dan kita akan berimam dengan mazhab ini. So macam mana cara kita? Okey. Dan ada beberapa perkara yang dalam masjid misalnya, kadang-kadang orang tu kejahkan jemaah sedangkan solat dia sia-sia saja. So kita akan bincang dan awak akan buat mana yang awak rasa patut. Begitu juga kalau ada masa kita akan terangkan di Mekah Madinah banyak sangat solat jenazah. Okey. So kita ambil solat jamak dan qasar dulu. Jadi sekarang kita akan bincangkan tentang solat jamak dan qasar. Okey. Kita bukan semua orang yang belayar boleh buat solat jamak qasar. Sebab setiap kita ni bila-bila pun kita akan jatuh dalam kategori citizen, okey, atau PR, okay, atau visitor, atau traveller. Ada masa kita rakyat negeri. Kita sekarang orang Singapura. Kita adalah rakyat Singapura, citizen of Singapore. Kita bermustautin di Singapura. Ini negeri kita. Okay. So bila kita rakyat negeri itu, kita tidak ada kelonggaran dalam banyak hal. Solat 5 waktu mesti buat. Dan lelaki wajib solat Jumaat. Ramadan kita wajib puasa. Kita anak negeri. Okey. Orang perempuan seumur hidup tak pernah solat Jumaat, takkan ditanya. Seorang perempuan solat Jumaat tak wajib, tak sunat. Sunat pun tak ada. Harus jika tak ada fitnah. Okey. Tapi kalau lelaki dia wajib sebab dia anak negeri, dia bukan orang musafir. Okey. Baik, sekarang kita pergi ke luar negeri. Kita pergi ke Muar, Melaka. Okey. Apakah kita boleh terus jamak atau tak boleh? Tengok, ada orang pergi lain negeri, dalam perjalanan awak kita musafir. Tadi kita mustautin. Kita keluar dari negeri kita. Dalam perjalanan kita nak pergi mana? Saya nak pergi Australia, saya nak pergi Melaka, saya nak pergi India, saya nak pergi Mekah, saya nak pergi Canada, saya nak pergi London. Itu matlamat kita. Selagi kita belum sampai matlamat, kita dipanggil musafir. Kalau kita ada stop mana negeri, tak ada masalah. Jangan duduk di satu tempat lebih daripada masa musafir. Had musafir. Makna had musafir ialah hari datang satu, hari balik satu, hari menetap. Ada setengah pendapat 3 hari, ada setengah pendapat 4 hari. Itu maksimum. Kalau kita akan duduk di satu tempat lebih pada 6 hari, kita sampai saja. Kita bukan musafir, kita mukim. Orang mukim, dia berada di satu negeri. Ini bukan negeri dia. Mungkin dia akan tinggal seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun. Tapi satu hari dia balik negeri dia balik. Ini mukim. Okay. Orang mukim, dia punya kedudukan macam orang mustautin. Wajib lelaki dia solat Jumaat. Wajib lelaki dan perempuan puasa. Wajib solat 5 waktu. Tak ada kelonggaran. Tapi saya musafir. Dia bukan negeri saya. Saya kerja kat Singapura, work permit. Saya dari Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya datang kat sini sebagai pembantu rumah. Saya musafir? Tak, bukan musafir. Mukim.
Okey? Dan dia wajib solat 5 waktu. Tapi kalau kita pergi ke satu negeri, kita akan duduk di tempat itu tidak melebihi 6 hari. Kita datang hari Isnin, by Saturday dah keluar dari keluar dari tempat tu. Makna awak punya paling lama awak akan duduk tempat 4-5 hari saja, atau paling lama 6 hari. Awak selama berada di situ, awak dikira musafir. Orang yang musafir ini sahajalah yang boleh solat jamak dan qasar. Jamak mungkin bagi orang-orang yang tak belayar pun boleh jamak, ada masa. Kita di Singapura ni boleh jamak tak? Boleh. Tapi mau tengok sebab. Kalau sebabnya tidak memenuhi syarat-syarat, awak tak boleh jamak. Kalau sebabnya memenuhi syarat, awak boleh jamak. Dalam keadaan darurat, kalau kata saya kerja, saya jamak, tak boleh. Walaupun ada 1-2 pendapat ustaz yang boleh, itu pendapat dia lah. Okay? Sebab nak memudahkan. Kita Islam bukan memudahkan. Kalau kita dalam soal urusan kehidupan kita, kita pandai usaha untuk buat macam-macam. Untuk akhirat pun kita mesti buat sesuatu lah untuk kita jaga kita punya ibadah. Islam tak larang kita kerja, lelaki dan perempuan. Tapi solat mesti buat. Okay? Kecuali katalah awak ialah seorang doktor, seorang surgeon. Okay? Ini operation nak berlaku pukul 1 tengah hari. Awak dah berada di meja operation. Zuhur 1.14. Awak tak boleh tinggalkan. Okay? Tak boleh tinggalkan. Operate ini operation dia very complicated. Sampai makan masa sampai pukul 1 sampai pukul 8 malam. Zuhur dengan asar macam mana? Awak boleh jamak. Mesti diorang ada berhenti sekejap. Berhenti sekejap tu pergi satu corner, solat lah 2 rakaat kena buat. Kalau terus tak solat tak boleh. Kalau terus tak boleh tinggalkan, kau tinggalkan orang ni mati. Solat sampai berdiri. Kerana darurat. Faham tak? Selagi awak boleh solat tak boleh awak, selagi awak boleh solat biasa tidak. Kalau tidak awak jamak. Kalau jamak pun tak boleh buat dalam sempurna, buat dalam keadaan tak sempurna, wajib kata. Orang kata dia terus tak besok solat pasal dia sejen, no. So kita ada masa kita boleh. Itu kita akan bincangkan nanti. So kita sebagai hamba Allah yang mengerjakan solat, kita mesti tahu kedudukan kita mustautin, mukim atau musafir. Kita pergi ke Mekah. Banyak orang kata kita kan musafir. Lah. Awak sampai di Mekah, belum sampai Mekah, awak musafir. Sampai saja Mekah, mungkin awak mukim. Mukim, bukan musafir. Sebab awak akan duduk di Mekah. Awak datang berapa bulan? Saya sampai 5 Zulhijjah. Terus masuk mana? Terus masuk Mekah. Mekah, kita buat kita punya umrah ke tawaf kudum, dan lepas tu kita pergi ke Shisha. Shisha tak apa jauh dari Mekah, dekat dengan Mina. Mina is about 5-6 km dari Mekah. Shisha around that area. Okay? Jadi awak pergi ke Shisha. Jadi dah 5 hari bulan. Hari Arafah 9 hari bulan kan? So ni 5, 10 sampai 13 Zulhijjah. Dah berapa hari tu? Awak keluar dari rumah 5 hari bulan musafir. Awak sampai di Mekah 5 hari bulan malam. Okay? So hari 5 hari bulan kira hari pertama. Hari pertama. So 5 atau kira pada hari 6. 6, 7, 8, 9, 10. 11 dan 6 belum? Dan 6 hari belum? Dah, hari tasyrik dah 6 hari. 11, 12, 13. Kemudian awak duduk kat Mekah sampai berapa bulan? Kita dah sini dah sudah berapa? Dah 13. Kita akan duduk barangkali di Mekah. Kita keluar 5 Zulhijjah. Kita akan balik 5 Muharram. Okay? So the last 10 days, 25 Muharram atau 25 Zulhijjah atau 24 Zulhijjah, awak akan tinggalkan kota Mekah dan awak akan pergi ke Madinah. Lepas tu 1 hari di Jeddah. Jadi awak minus mungkin awak sampai 22 Zulhijjah awak berada di Mekah.
So 22 dah berapa hari tu? 22 tolak 5 tinggal berapa? 17 hari. Kan? 17 hari awak berada di kawasan Mekah. So awak bukan musafir. Dah lebih pada had dia kan? Had musafir, hari datang 1, hari balik 1, hari menetap 3. Ada ulama kata 4. So total tak boleh lebih 6. Awak punya total 17. So sebaik-baik orang ini pijak di negeri Mekah, dia lagi belum sampai Mekah, di Jeddah dia masih musafir. Dia masuk saja kawasan Mekah, dia dah tahu dia akan keluar dari Mekah pada 22 atau 23 atau 24 Zulhijjah untuk pergi ke Madinah. Dan dia sampai saja Mekah, dia punya musafir gugur, dia sekarang mukim. Sebab itu orang yang terus daripada Singapura masuk ke turun di Jeddah dan terus masuk Mekah atau pergi Shisha, pergi Arafah, pergi Mina dan sebagainya dalam 20 berapa hari itu, dia datang daripada Mekah kan untuk terus ke Shisha atau sebagainya dan ke Arafah, dia mukim. Bila dia mukim di Mina, dia tak boleh jamak dan kasar. Dia kena sembahyang tamam. Di Mina tamam. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Tapi ada jemaah yang dari Singapura, misalnya dia ambil haji tamattu. Okey? Dia masuk Mekah dulu. Dia buat umrah, haji tamattu umrah dulu kan? Dia buat ibadat umrah dia. Selesai, 1 umrah ke, 1 hari ke, 2 hari ke, kadang 3 hari, Syekh ajak terus keluar dari Mekah, terus pergi Madinah. Hajinya tetap haji tamattu sebab dia mengerjakan umrah dan haji dalam musim haji yang sama. Cuma dia pergi ke Madinah, dari Madinah dia duduk 10 hari, dia akan keluar dari Madinah, jatuhkan niat di Abyar Ali atau Zulhulaifah gitu namanya, dan dia akan pergi dari sana untuk pergi ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. So dia elakkan daripada kena dam seekor kambing. Jadi dia daripada Madinah dah jauh, Mekah dan Madinah dah lebih daripada 2 marhalah. Okey. Dia punya haji tetap haji tamattu, tapi sekarang soalnya dia sekarang daripada Madinah, dia nak pergi mana? Mekah. Itu matlamat dia. Tapi dia daripada Madinah, dia akan ikut dia punya syekh, terus bukan pergi ke Madinah, bukan pergi ke Mekah, tapi dia akan pergi ke Arafah. So dia belum sampai matlamat dia. Dia mesti musafir. Daripada Arafah dia pergi Muzdalifah, mesti musafir. Kemudian dia pergi ke Mina untuk melontar dan bermalam. Dia mesti musafir sebab matlamat dia nak pergi Mekah. Dia belum sampai. Okey? So dia mesti musafir. Orang yang datang daripada Madinah ini, dia dibenarkan jamak dan kasar. Dia berada di Mina, kita pun berada di Mina. Kita dari Mekah, dia dari Madinah. Dia boleh jamak dan kasar. Kita tak boleh. Sebab Nabi datang daripada Madinah. Jamak dan kasar. Kenapa kita tak boleh? Sebab awak dah gugur musafir. Awak dari Mekah. Faham tak? So you must know you punya kedudukan. Okay, kita tengok apa yang tertulis, nanti kita bincang lagi. Okay. Sebagai contoh, dalam had musafir dibenarkan jamak kasar, mazhab Maliki dan Syafi'i. Apabila seorang telah berniat untuk tinggal di satu tempat 4 hari, tidak termasuk hari datang dan hari pulang, maka dia mestilah melakukan solat tamam dengan cukup bilangan rakaatnya. Ini pendapat yang mengatakan tak boleh lebih daripada 3 hari. Tapi ada pendapat dalam mazhab Syafi'i boleh pakai sampai 4 hari. Ini hari duduk tau, hari datang tak kira. Misalnya awak keluar dari Singapura hari Isnin, sampai Melaka hari Isnin, itu hari datang. Okay? Bila nak balik, awak cakap saya balik hari Sabtu, atau saya balik lepas semain Jumaat. Okay? So pendapat yang mengatakan 3 hari, hari Senin datang, hari Selasa hari pertama duduk, hari Rabu hari kedua duduk, hari Khamis hari ketiga duduk, sama hari datang dan 4 hari, hari Jumaat hari balik. Itu maksimum dia 5 hari. Tapi ada pendapat hari menetap ialah 4 hari. So awak balik bila hari Sabtu. Tak, saya nak balik hari Minggu. Awak nak balik hari Minggu, maknanya dah hari ke-7 kan? Sampai saja jadi mukim, bukan musafir. Tak boleh jamak dan kasar.
mesti tamam. Tamam maknanya zuhur, waktu zuhur 4, asar 4, maghrib masuk maghrib 3, isyak masuk isyak 4. Okey. Mazhab Hanafi dikira musafir jika menetap tidak lebih 15 hari. Nampak ada perbezaan. So tentang jamak kasar ni perbezaan pendapat. Okey. Kalau gitu aku pakai mazhab Hanafi bagus Ini yang kesilapan besar. Awak kadang-kadang kita selalu bikin masalah talfiq. Masalah talfiq ialah kita cukut-cukut mazhab. Faham tak? Awak nak solat, mana yang bagus? Kalau mazhab Hanafi, 15 hari aku musafir. Oh, aku tak klik mazhab Hanafi. Bukan semudah itu tau. Ini orang kita salah bawa. Banyak orang sekarang awak kata dia tak ada mazhab. Dan dia kata saya tak perlu mazhab. Dan saya pilih mana yang sesuai untuk saya. Boleh. Awak siapa? Awak siapa dulu? Awak mujtahid. Awak boleh kerah otak awak memikirkan dalil-dalil untuk buat ini, buat itu, buat ni, buat itu. Kita tak ada dalil. Kita nak cakap tu dalil pun tak tahu. Kan? Kita tak tahu. Mazhab kita Syafi'i pun tak habis belajar. Konon-konon nak pergi taklid mazhab Hanafi. Ada masa darurat boleh. Misalnya dalam masalah zakat fitrah. Kita seluruh Singapura tidak ikut mazhab Hanafi, Syafi'i. Kita ikut mazhab Hanafi tak saya. Yang mengatakan kita boleh beri harga zakat fitrah kita. Kita tak beri beras tau. Kita beri duit kan? Kita boleh gantikan makanan utama kepada nilai dia. Itu bukan pendapat mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i pendapat kita semua kena hantar beras ke masjid-masjid. Habislah masjid kita penuh beras. Tak tempat pun nak sembahyang raya. Okey. So ada masa itu telah diisytiharkan. Mufti kita ambil peran. Kita semua rakyat Singapura macam itu. Tapi kita ni bukan mufti, bukan ulama besar, tak tahu bahasa Arab, tak tahu asbabul nuzul, asbabul wurud, semua tak tahu. Tapi bila untuk kita nak buat ibadat, kita cekut mana yang senang. Okey. Kita ambil yang paling senang. Yang senang itu juga aku pakai. Tak payah nak ikut apa, saya nak ikut mazhab. Siapa bilang suruh ikut mazhab? Mana zaman Nabi orang ikut mazhab? Memanglah orang tak ikut mazhab sebab Nabi hidup. Faham tak? Tapi selepas Nabi wafat, kita semua dah bermazhab. Sebab Sayyidina Abu Bakar sendiri yang begitu rapat dengan Rasulullah SAW, ada masa dia businessman. Dia terpaksa tinggalkan Rasulullah dan dia terpaksa musafir bawa dia punya dagangan. So dia berapa bulan yang kadang tak jumpa Rasulullah. Okay. Bila Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, dia tahu ini orang ada masa bila dia musafir, ini orang selalu dengan Rasulullah. Dan satu kali dia musafir, orang ini yang selalu dengan Rasulullah. So orang-orang ini, beberapa sahabat-sahabat yang senior dia tahan. Dia tak izinkan sebagai khalifah, dia gunakan kuasa dia. Kamu tak boleh keluar daripada Madinah melainkan dengan izin aku. Kerana apa? Sebab ada masalah-masalah akan ditanya pada Sayyidina Abu Bakar yang mungkin dia takut dia jawab dengan tidak tepat. Sebab masalah itu mungkin ditanya pada Rasulullah semasa Sayyidina Abu Bakar tidak ada bersama Rasulullah. Faham tak? Jadi yang ada orang ini. So dia akan tanya pendapat sahabat ini. Dan bila kata Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, semua sahabat-sahabat Nabi ni, orang tak belajar dengan Sayyidina Abu Bakar aja. Kerana orang pergi kat Sayyidina Umar. Orang yang belajar Sayyidina Abu Bakar dengar keterangan macam gini. Orang yang dengar belajar Sayyidina Umar, dia ada keterangan lain. Mungkin masa dia dapat keterangan itu, Sayyidina Abu Bakar tak ada. So orang ini akan sampai pada orang lain. Orang lain. Itulah namanya mazhab. Perjalanan, school. Kalau kita pun sekolah, saya sekolah kat mana? Saya sekolah dekat Seranggun. Anak kita sekolah kat Seranggun. Tapi dia punya bahasa Inggeris tak apa bagus. Dia punya bahasa Inggeris sekolah dekat Bendemeer. Bendemeer punya sekolah lagi bagus. So bila bahasa English, kita suruh anak kita naik taksi pergi sekolah sana belajar. Lepas tu dia punya maths pula, sekolah ni semua tak bagus. Maths dia pula sekolah dekat sekolah yang tempat bagus. Kita lari. Boleh kita buat gitu.
You must have your own school kan? Awak sekolah mana? Saya sekolah kat Serenggun. Tapi mungkin sekali kita akan ada percampuran sekolah ni dengan sekolah ni. Ada debate, ada apa-apa. Sekali. Bukan pakai suka-suka je boleh. Aku pergi sekolah sana, pergi sekolah sini. Misalnya masalah, saya dah terangkan kemarin, masalah wudu. Tak batal dan batal. Ada orang pergi, tak ada sebab. Awak nak pergi tukar mazhab Hanafi. Kenapa nak tukar? Mazhab Syafi'i ada 3 pendapat. Saya dah terangkan kemarin kan. Pendapat yang muktamad yang kita pakai, ini yang paling kuat. Siapa ada wuduk, dia disentuh, dia menyentuh, dia batal. Dalam keadaan darurat, kita pakai pendapat, kita mesti faham. Syafi'i ada lagi satu pendapat. Kalau dalam keadaan darurat, yang menyentuh batal, yang kena sentuh tak batal. Ya ada kata saya angkat wuduk. Baru tadi pagi ada orang tanya saya angkat wuduk ustazah, I ikut Hanafi punya cara. Angkat wuduk kepala basuh sampai belakang. Dan lepas tu kalau sentuh tak batal. Siapa bilang awak? Aja ikut kepala aja, sedangkan sembahyang dia tak ikut. Kita ikut macam mazhab Hanafi punya cara solat, sama sunat rawatib menjadi wajib. Kita tak ambil berat tu kan? Kita ambil sikit saja, lepas tu kita ikut. Ini very very wrong. Ini talfik namanya. So kita berpegang pada satu mazhab. Ada masa darurat kita boleh bertaklid, tapi kita mesti faham masalah itu betul-betul. Okay, bukan tak boleh. Okay. So ada banyak pendapat. Mazhab Hambali pula, apabila seorang akan menetap 4 hari atau lebih daripada 20 waktu solat, hendaklah dia solat tamam. Bermakna kalau awak punya solat, kalau mazhab Hambali ada 20 waktu salat, awak dah tak boleh salat musafir, tak boleh salat jamak kasar. Mesti salat tamam. So jangan ambil ringan. Ni ada banyak pendapat dan semua pendapat ni betul. Okay? Sebelum seorang mengerjakan salat jamak kasar, terlebih dahulu ia mesti mengetahui perbezaan antara 3 perkara, yakni mustautin. Mustautin citizen, mukim, visitor, permanent resident. Okey, ni permanent resident pun belum mustautin Dan yang ketiga musafir. 3M kita bilang. Okey, mustautin, mukim, musafir. Buat masa ini kita semua dalam kelas ni kita masuk dalam bahagian mustautin. Okey. Orang-orang yang datang ke Singapura untuk belajar, atau anak-anak kita pergi ke negeri Mesir, ke negeri Australia, ke mana-mana untuk belajar, dia kira mukim. Orang-orang yang datang ke Singapura untuk bekerja, kan, pembantu rumah, pekerja-pekerja factory dan sebagainya, ini mukim, bukan musafir. Okey. Orang saudara kita datang dari Melaka, duduk kat sini 2-3 hari, balik, dia musafir. Okey. Mustautin ialah seorang yang menjadi rakyat atau warga negara dalam sebuah negeri. Mukim ialah penduduk tetap, permanent resident dalam sebuah negeri sebelum mendapat taraf rakyat. Dan juga mereka yang berada di satu tempat yang jauhnya 2 marhala. 2 marhala ialah 56 batu atau lebih kurang 87 km dari negerinya, atau tempat kediamannya, dan akan menetap di tempat tersebut untuk jangka waktu yang melebihi had musafir. Namun setelah selesai urusan, dia akan pulang ke negerinya. Pergi mana? Saya pergi Kuala Lumpur. Berapa lama? Saya akan berada di Kuala Lumpur 7 hari, 1 minggu. Kerana saudara saya buat kerja kahwin. Dia ada saya pergi 2 minggu. Buat apa? Tetap satu tempat. Kalau berjalan lain cerita. Tetap satu tempat. Saya akan berada 2 minggu. Buat siapa? Ada kerja kahwin ke, ada pesta ke, ada apa-apalah, whatever. Maka dia sampai saja, dia dah tahu dia nak duduk berapa hari kan. Dia bukan lagi musafir. Dia mukim. Jika seorang itu bermukim, menetap buat sementara, jika ada sebab-sebab di bawah ini. Yang pertama, apa sebab dia berziarah atau sebagainya dan akan menetap di tempat matlamatnya lebih daripada jangka masa had musafir. Had musafir 1 hingga 6 hari.
berada di satu tempat, akan menetap di tempat itu lebih pada 6 hari. Sampai saja awak mukim. Bukan dah habis 6 hari baru mukim. Sampai saja kena semayang tamam. Sekiranya seorang akan menetap di matlamat destination antara 1 hingga 6 hari, dia dikira musafir. So dia boleh jamak dan kasar. Okey. Sekiranya ia mengetahui akan berada di matlamatnya 7 hari atau lebih, maka setibanya di matlamat itu ia adalah bermukim dari hari pertama. Dan sebab kedua, awak dikira sebagai mukim kerana menuntut ilmu. Menuntut ilmu, atau sebab yang ketiga, bekerja atau mengikut ahli keluarga dan sebagainya. Yang penting ialah apabila seorang sudah mengetahui ia akan menetap di satu tempat lebih dari setengah pendapat 5, setengah pendapat maksimum 6, maka setibanya di matlamatnya ia dikira sebagai mukim, bukan musafir. Mula dari saat ia sampai ke matlamat. So mana matlamat kita? Kita punya matlamat Kuala Lumpur. Okey, Kuala Lumpur. So dari Singapura, awak belum sampai Kuala Lumpur, itu kita punya matlamat destination. Dalam perjalanan ni semua musafir. Asalkan awak jangan berhenti di satu tempat lebih pada 6 hari. Okay, kita dari Singapura, kita singgah di Melaka, singgah di Muar. Berapa hari? 2 hari. Dari Singapura kita boleh jamak, di Muar pun jamak. Musafir kita. Lepas tu dari Muar kita pun berangkat pergi mana? Melaka. Bapa saudara punya rumah, sepupu nak kahwin. Berapa hari duduk? 4 hari. Sini dah 2, sini dah 4, dah 6. Dah lain-lain tempat. Faham tak? Lain-lain tempat. Duduklah 4 hari. Jamak. Okey. Kemudian hari yang keempat awak keluar. Pergi mana pula? Seremban. Berapa hari duduk Seremban? Ada saudara pergi rumah, terlanjur ni jalan makan angin, betul lah saya nak makan angin kat Malaysia 1 bulan. 1 bulan. So kita tengok dia musafir ke mukim ke mustautin. Kalau dia dah 2, sini 4, dan 6 kan? 6. Dia pergi kat Seremban 3 hari. Jamak. Belum sampai matlamat dia Kuala Lumpur. 3 hari. So dah berapa hari? Dah 9. Still dia musafir. Daripada Seremban, dia masuk pergi mana? Pergi Bangi. Buat apa? Saya nak pergi Darul Syifa, tempat Profesor Harondin. Nak jumpa dia, nak berobat. Berapa hari duduk sana? 3 hari. 2 campur 4, 6, campur 3, 9, campur 3, 12 dah. Okey. Daripada Bangi, tu baru dia masuk ke Kuala Lumpur. Macam kita berada di mana, ibarat kita kata macam kita berada di Mina, baru nak masuk Mekah sekarang. Okey, masuk di Mekah, di Mekah pula, di Kuala Lumpur. Ini matlamat. Berapa hari nak duduk? Saya nak duduk dekat Kuala Lumpur, ada saudara saya nak duduk 1 minggu. Ni dah sampai kan? Dan dia nak duduk 1 minggu, sampai saja mukim. Mukim dia. Okey, dia tak boleh jamak kasar. Saya musafir tak? Awak dah lebih. Jadi awak sampai setiap waktu kena solat dia punya waktu. Cukup-cukup, tak boleh pendek-pendek. Lepas 7 hari kat sini. So tadi dah 12 kan? 12 campur 7 berapa? 19. Daripada situ awak kata saya nak berlayar lagi. Nak pergi mana? Okey. Mungkin saya nak pergi Penang dulu. Naik kapal terbang. So sekarang awak punya matlamat baru. Tadi matlamat pertama, destination pertama, habis. Sampai nak duduk 7 hari. Awak kena solat biasa. Sampai nak duduk 4 hari, awak masih musafir. Faham tak? So, daripada Kuala Lumpur tu destination pertama. Sekarang nak pergi mana? Penang. Itu matlamat nombor 2. Awak boleh ada 10 matlamat. Faham tak? Pergi Penang. Pergi Penang, buat berapa hari? 3 hari. Macam mana awak punya perkiraan? Tadi dah berapa? 19 kan? 19 hari. Sana pula 3 hari. 3 hari musafir ke mukim ke? Musafir. So jamak kasar. Daripada Penang dah berapa sekarang? 19, dah 22 kan? 22 hari. Lepas ni nak pergi mana? Saya nak pergi Terengganu. Duduk kat Terengganu berapa hari? 4 hari.
musafir. To third destination. Matlamat nombor 3. Dah duduk 4 hari, awak jamak kasar, nak pergi mana pula? Dah terlanjur kat Terengganu, masuklah Serambi Mekah. Kan? Kat mana Serambi Mekah? Mana Serambi Mekah? Kelantan lah. Itu negeri yang dikenal sebagai Serambi Mekah. Masuk pula 2-4 hari. Dah berapa dah? Sebulan kan? Awak masih sekarang kat Kelantan. Buat apa? Nak pergi jumpa Nek Aziz. Okay? Nak pergi jumpa orang PAS. 4 hari. So, awak musafir. Daripada Kelantan, awak nak balik mana? Saya nak balik Kuala Lumpur. Kuala Lumpur dah destination lagi satu. So, awak boleh jadikan matlamat awak nak pergi ni banyak tempat. Misalnya katalah awak nak pergi mana, kita ambil contoh. Awak nak pergi, sekarang tak boleh pergi, buat masa ni tak boleh pergi. Tapi kalau dah boleh pergi awak nak pergi mana? Saya nak pergi Turki. Naik kapal terbang turun Istanbul. Matlamat saya Istanbul dulu. Lepas Istanbul, nak pergi Pamakule, Manakale, macam-macam, Kapodasia, macam-macam nama lah. Lele, Ciasia, macam-macam tu. Okay? Awak pergi satu tempat tu destination awak. So, dia lebih setiap satu tempat lebih daripada 90 km. So awak ada banyak kilometer. Bang kalau belayar 2 minggu awak semayang salat sunat musafir. Faham tak? Awak salat jamak kasar, awak musafir. Okay? Awak nak pergi mana? Misal pergi Morocco, pergi Spain. Satu destination ke satu destination. Semua awak tak duduk menetap lama. 1-2 hari tukar. 1-2 hari tukar. 1-2 hari tukar. 1-2 hari tukar. So awak musafir all the way. Jadi kalau awak tahu cara dia senang. Ustaz, ini pelajaran bukan untuk haji dan umrah saja. Di mana awak nak pergi? Saya nak pergi Indonesia. Pergi Jakarta, lepas Jakarta pergi Bandung, lepas Bandung pergi Medan, lepas Medan pergi sana, pergi sini, pergi situ. Pusing satu Indonesia. Musafir semua. Orang nak pergi Australia, sekejap pergi Perth, sekejap pergi Melbourne, sekejap pergi Sydney. Kan? Sekejap pergi situ, sekejap pergi sini. Setiap tempat ada 90 km, awak musafir. So awak tak ada masalah kalau awak tahu. Bagi mereka dalam golongan mustautin dan mukim, tidak ada rukhsah, tak ada kelonggaran dalam ibadat, iaitu wajib berpuasa dalam bulan Ramadan. Okay? Wajib solat Jumaat bagi lelaki. Tidak boleh solat kasar kecuali jamak tamam saja dengan sebab uzur syar'i. Kasar dalam negeri bagi orang mustautin dan mukim tak boleh langsung. Orang mukim dan mustautin boleh jamak sahaja kalau ada sebab-sebab syarak. Okay. Misal kita bagi contoh, awak balik kerja pukul 6. Awak dah solat asar, awak keluar dari office. Awak nak balik. Alhamdulillah negeri kita dah sihat, balik macam asal. Katalah kita berada di masa yang jerebu terlalu tebal. Okay? Lepas tu traffic jam terlampau sangat. Biasa awak naik bas, by 6 subuh naik bas, paling latest awak naik 6.30 bas, awak akan sampai ke rumah awak 7.30. Kalau lambat pun 7.45. Tapi hari tu kerana masalah jerebu terlampau tebal, keadaan jalan raya huru-hara, okay, ataupun jerebu dah tak ada, hujan ribut topan, pokok tu tombang, pokok ni tombang, pokok sana tombang. Saya pernah kena hari Selasa lepas, saya nak pergi mengajar di Masjid Mukminin. Bila nak daripada PIE nak masuk kepada Jurong Town Hall, kena tutup. Tak boleh masuk. So kita kena jalan ke atas daripada Jurong West masuk balik Jurong East. Nak sampai situ pun jam, pokok tombang, dekat lebih pada 10 pokok tombang nak sampai Masjid Mukminin. Kalau kita dalam keadaan gini sampai waktu kita habis. Maghrib dah 7.30. Belum sampai. 7.45 belum sampai, dah pukul 8, macam mana? Kita tengok tak boleh juga, dah tak boleh kan? Darurat, jamakkan maghrib pada isyak. Sebab di luar dugaan kita, jangkaan kita. Itu ada sebab. Atau saya bilang misal contoh, sebab syarak, awak balik kerja, dah baguslah sampai rumah 7.30. Okay? Awak nak sembahyang maghrib, tiba-tiba mak awak jatuh kat dalam bilik air. Mak jatuh, tadi tak ada orang rumah. Mak jatuh pukul 6.
kita sampai 7.30, dah 1.5 jam orang tu terbaring. Saya tengok, Allah, mak, astagfirullahaladzim, mak, kenapa mak? Tak apa, mak tunggu sekali. Memang dah datang, dia tunggu sekali. Saya sembahyang maghrib dulu. Apa hal? Dia nak kena uruskan mak ni kan? Dia dah 1.5 jam kat bilik air. Orang tua-tua dan jatuh macam tak boleh terbangun balik tau. Jadi awak kena uruskan dia. Habis ni maghrib macam mana lah? Telefon ambulans tak apa-apa gitu-gini. Dah kecoh. Jamakkan maghrib pada isyak. Sebab awak darurat. Faham tak? Darurat. Jamakkan maghrib pada isyak. Uruskan mak dulu. Hantar ke hospital. Apa-apa semua. Dan lepas tu dah settle. Baru kita solat. Okay? So dalam Singapura pun kita boleh jamak kalau ada sebab. Tapi misalnya kita sekarang kita pula jadi pengantin. Duduk senang lenang jamak salat ni tak ada dalam Islam. Ingat, orang yang suka sangat jamakkan solat, kita khawatiri ini cara Syiah yang menyeledup masuk ke dalam kita. Seorang Syiah suka jamak. Dia jamak zuhur kepada asar. Kemudian nanti ingat zuhur asar boleh solat. Tiba-tiba asar dah ada waktu. Never mind, tinggalkan saja. Orang Syiah mudah jamak solat. Orang ahli sunnah wal jamaah yang Muslim. Orang ahli sunnah wal jamaah dia Muslim. Syiah belum tahu Muslim. That's why kita panggil dia Syiah. Yang terkeluar. Okay? Yang tersisir. Okay? So dia keluar daripada Islam. Dia tak kisah. Dia mengaku dia Islam. Macam Qadiani juga mengaku Islam. Dia bukan Islam. Orang Islam tak mengaku orang Syiah Islam. Okay? Ada 2, 3, 4, 5 ustaz barangkali takut. Tapi bagi saya, no, Syiah is not Muslim. Go and baca pasal Syiah habis-habis. Pergi tengok semua apa ajaran dia. Bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka tak pakai Al-Quran. Mereka memperhinakan Al-Quran. Okay? So dia memang suka jamak. Kita tak. Kita ahli sunnah wal jamaah yang ikut Rasulullah SAW. Kita tak mudah jamak melainkan ada sebab. Okay. Musafir ialah seorang yang melakukan safar, perjalanan dan dengan beberapa syarat yang tertentu. Apa cerita tu orang terpetik? Kat luar ke kat dalam? Luar. Orang yang dikatakan musafir, dengar sini, jangan dengar dia. Kita ada 5 minit aja. Okay. Musafir ini dia nak melakukan perjalanan, tapi ada syarat. Baru dia boleh buat solat jamak kasar. Dia punya niat. Pertama, tidak ada perkara haram. Jarak, niat jarak tidak boleh kurang dari 2 marhalah. Kadar batas masa musafir antara 1 dan 6 hari saja. Musafir diberi rosa. Nanti niatnya kita akan bincang. Musafir diberi rosa, kelonggaran pada beberapa hal. Kalau ia musafir di bulan Ramadan, maka tidak wajib berpuasa, tapi wajib qada. Jangan tak wajib puasa tak payah qada. Wajib qada di masa yang lain. Okay? Bagi orang lelaki tak wajib salat Jumaat walaupun depan dia masjid. Berada di Kuala Lumpur, waktu Jumaat dia tak pergi pasal dia baru sampai, dia penat. Tak apa. Dia boleh jamakkan kepada zuhur dia, kepada asar, dia tak berdosa. Okay? Dia bukan munafik. Okay? Diharuskan solat jamak dan kasar. Ini kelebihan orang yang musafir. Okay? Niat. Apa niat kita? Bukan untuk perkara maksiat, tapi adalah dalam perkara yang wajib, seperti mengerjakan haji dan umrah yang pertama. Yang kedua, sebab hajat kedua ibu bapa atau kerana keuzuran mereka. Haji dan umrah kita tahu. Yang pertama. Yang kedua nanti masuk niat yang sunat. Okay? Ini niat yang wajib. Kerana nak buat haji dan umrah. Kedua, kerana kita ada mak bapak. Mak bapak kita tinggal di kita bilang Kuala Lumpur atau di Melaka. Mak telefon, baliklah kau raya ni, mak dah rindukan kau. Maka wajib balik. Kalau sini isteri punya mak, suami kata tak payah pergi. Saya tak ada masa nak ajak awak. Tapi dia kasih izin. Pergi kau dengan anak-anak, pergi. Dia kata kalau saya tak pergi, awak tak boleh pergi. Isteri tak boleh pergi. Walaupun mak bapak dia berhajat. Tapi si suami itu berdosa. Kenapa berdosa? Pangkat mak mertua dan bapa mertua adalah seperti ibu bapa sendiri. Jadi macam kita tak mau jumpa mak bapak kita pada hari raya atau pada bila dia berhajat. Apatah lagi kalau mak telefon, bapak kau sakit, balik. Jadi wajib balik. Itu pemergian wajib. Atau, tu ada kata Sintra.
Menyaut seruan suami yang berada di luar negeri oleh para isteri. Isteri kat Singapura, anak 3-4. Suami kerja kat mana? Barangkali dia kerja dekat Kuala Lumpur, barangkali dia kerja dekat Malaysia lah, satu tempat Malaysia. Jadi suami kata, budak-budak tak sekolah kan? Awak turun bawa budak-budak. Alah kuasa lah, penat lah bawa budak-budak naik bas, turun bas, gitu gini. Habis duduk kat dia seminggu dah patah balik. Kadang-kadang dia suruh 2 minggu. Penat kita. Padahal suami awak suruh naik. Wajib naik. Atau suami kata, hari 6, hari Minggu ni awak tak usah bawa budak-budak. Tinggalkan budak-budak rumah mak awak atau mak saya, rumah mak saya. Awak naik saja. Saya nak jumpa awak. Mana dia dah hajat dah kan? Habis saya kata, kuasalah satu hari masa aku naik ke terbang tu. Awak naik sini, suruh mak apa awak hantar ke airport. Saya ambil awak ke airport sana. Alah, tak ada kuasa tu kerja. Dia nak kerja ke sana, kita macam nak mati. Wajib isteri begini. Habis anak-anak mana nak humban? Humban ke mak bapak. Hantar puzzle. Okay. Sunat. Sunat menziarahi saudara mara, sahabat anda dan sebagainya kerana menyambut silaturahim. Kita bukan kerana mak. Kita nak raya kat Malaysia. Misalnya, boleh tak? Bolehlah ziarah saudara. Atau kita orang, saya ada saudara kat India, kat Pakistan, kita nak ziarah. Kita ada saudara kat Australia, tahun ni nak raya kat Australia. Ada adik-beradik kat sana, pergilah. Sunat. Sambung silaturahim. Begitu juga, tak saya terlupa terus itu, termasuk sunat, umrah yang kedua, umrah yang ketiga. Faham tak? Haji, umrah dan sebagainya, itu pemergian sunat. Bukan pemergian wajib lagi. Kita wajib haji setahun, semua hidup sekali saja. Okey, harus pergi ke tempat kerana melihat alam semula jadi. Mana kita nak pergi negeri lain, bukan nak buat maksiat. Kita takkan tinggalkan solat. Kita akan jaga pergaulan, makan minum kita. Kenapa kita nak pergi? Nak tengok alam yang semula jadi, yang Allah jadikan, supaya kita bertambah syukur pada Allah. Itu pun ada ulama mengharuskan, ada ulama kata tak boleh jamak. Ada mazhab tak boleh jamak Awak pergi untuk nak tengok-tengok makan-makan ni semua tak boleh jamak. Ada mazhab. Tapi Syafi'i boleh jamak. Okey? Dan bukan pemergian haram Pemergian haram mana kita pergi, kenapa awak pergi ke Spain? Nak tengok bola. Itu matlabat awak. Main bola tak haram, yang dedak aurat tu haram. Yang tinggal waktu solat tu haram. Main bola tak haram, main ajalah. Faham tak? Awak pergi Kuala Lumpur untuk tengok bola. Ingat, pergi untuk ziarah saudara. Kemudian awak kata ada bola, awak nak tengok, itu lain cerita. Awak bukan pergi kerana tujuan bola. Atau orang tu pergi ke negeri ni apa pasal? Awak duduk kat Malaysia, pasal awak datang Singapura, saya nak pergi ke Marina Bay Sands. Why? Main judi. Haram. Tapi kalau orang dah memang nak buat maksiat, dia tak ingat solat dah. Betul tak? Cuma hukum, apa pun tujuan maksiat, tak boleh solat jamak dan kasar. Okay? Yang balance kita akan sambung minggu depan. Jadi tentang jamak, solat jamak dan kasar. Dan kita akan masuk musafir, insyaAllah. Saya boleh cover ni 2 perkara, insyaAllah. Sebelum tutup, ini ada rayuan daripada pihak masjid. Nanti orang cakap, ada aja rayuan, terpaksalah kan. Macam mana nak takbirkan masjid? Api air nak bayar, itu nak bayar. So, ini projek biskut amal. Nak raya kan? So masjid nak cari dana sikit. Okay, so ni ada kuih-kuih, macam-macam kuih lah, ada kat sini, harga semua ada. Awak boleh beli. Dan ini saya berani jamin lah, ini bukan bikin di Sempang Renggau. Yang bikin ni saya kenal. Dia dululah dia baik, alhamdulillah, pelajar saya. Sekarang saya buat bikin kuih, dah tak datang belajar. Tapi orang dia tak datang belajar tau, tapi dia tak pernah putus hubungan dengan saya. Dia tak pernah putus. Okay? Jadi dia punya kuih, insyaAllah make in Singapore, make yang dalam masa yang dekat, bukan tengik-tengik punya. Okay? InsyaAllah barang-barang dia quality. So kalau awak malas nak bikin kuih, tapi adalah 1-2 kuih sudah. Aku pun dah belajar, kuih mah tak payah. Orderlah 1-2 kuih, tak payah buat kerja akhirat aja kita buat bulan Ramadan, betul tak? Ada orang nak buatkan kita, dia buat, kita beli, senang-senang, dia dapat untung, kita dapat makan, orang dapat makan, masjid dapat duit. Betul tak? Semua orang benefit. Awak pun dapat masa lebih, boleh buat ibadat bulan Ramadan. Nak pergi umrah, nak pergi haji kan? So bulan Ramadan nak buat apa? Nak banyak-banyak doa. Kalau tidak aku duduk banyak-banyak ketan, habis duduk sepek kuitan. Bakar kek. Ni order lah Siapa yang nak ambil list dan buat order. Siapa yang nak pergi bengkel haji, tolong balikkan borang, atau tak tahu pergi ambil borang. Dan seorang dikenakan berapa?
Seorang dikenakan $35. Okay. Kalau pergi suami isteri $70, tak ada diskaun. Awak pergi bawa adik-beradik, awak kata saya ada kawan-kawan semua yang tak pernah belajar haji tapi dia nak datang bengkel haji, semua orang kena bayar. No discount for anybody. Okay, sebab ini untuk dana masjid. Awak akan diberi makan tengah hari, minum air pagi, minum air petang. Satu hari daripada 9 pagi sampai 6 petang kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fahkina fahki ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a dhikri insa wa dhakar Rabbi wa fiqna fikum lima tarda qawlan wa fi'lan karama وارزق كل حلالا دائما واخلا اتقياء لمع نهزو بخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واكرم رب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر السر ان تكرم من ستار وصلاه الله تاشر مصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء ولا الاكرام الشرفاء وعلى الصبر مصالح الغراب اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق امرك وعسك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد المختار وآله الطهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.